Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Nida binti Robani. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan tajuk mengenai perspektif masyarakat terhadap isu alam sekitar di Malaysia. Pengenalan. Alam membawa maksud dunia, bumi atau semua benda di alam semesta. Sekitar pula membawa maksud tempat. Alam sekitar adalah apa sahaja yang merangkumi bumi. Persekitaran adalah fenomena fizikal, biologi atau abiotik yang mengelilingi organisma. Terdapat beberapa jenis pencemaran iaitu air, tanah, udara dan bunyi. Seterusnya, terdapat punca pencemaran alam sekitar iaitu sikap manusia yang materialistik, pihak kilang membuang sisa bahan kimia ke dalam sungai, membuang puntung rokok yang masih menyala ke dalam semak dan menebang pokok secara berleluasa. Selanjutnya, terdapat beberapa kesan yang terjadi akibat pencemaran alam sekitar iaitu pemanasan global, penipisan lapisan ozon dan pelepasan gas karbon dioksida yang terlalu banyak telah memerangkap haba. Yang terakhir adalah peranan kerajaan dan agensi berkepentingan. Mereka telah menguatkuasakan undang-undang, mengenakan kompaun tinggi serta menjalankan pemantauan atau rondaan ke kawasan yang berisiko tinggi. Berlakunya pencemaran alam sekitar. Latar belakang kajian. Malaysia terlibat secara aktif dalam isu alam sekitar sejak tahun 1980-an. Malaysia bertuah kerana memiliki kawasan hutan yang luas di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Mengenal pasti kesan perindustrian kepada isu pencemaran alam sekitar dan mengkaji peranan kerajaan dan industri dalam menyelesaikan isu alam sekitar di Malaysia. Hasil kajian juga menunjukkan pengetahuan berhubung kait positif dengan tingkah laku dan amalan mesra alam. Kepentingan pengetahuan dan kesan kekurangan pengetahuan dalam proses membuat keputusan telah dibuktikan dalam pelbagai kajian. Keprihatinan dan pengetahuan tentang alam sekitar juga mempengaruhi pengguna untuk mengamalkan tingkah laku yang mesra alam. Seterusnya, saya Syazura akan membincangkan 4 pernyataan masalah. Yang pertama, sikap tidak bertanggungjawab industri dan organisasi. Setengah manusia gemar membuang sampah ke dalam sungai, manakala setengah industri pula mengambil jalan mudah untuk membuang sisa toksik. Yang kedua pula adalah pembakaran terbuka. Asap pembakaran terbuka boleh mengandungi karbon monoksida yang membahayakan manusia, manakala asap tersebut boleh menyebabkan jerebu. Yang ketiga adalah pembangunan secara tidak sistematik. Ianya boleh menyebabkan berlaku pencemaran air, tanah, udara dan sebagainya, manakala ianya boleh berlaku kemusnahan alam. Air sekali adalah kemasukan jentera di kilang perusahaan. Ianya boleh menyebabkan pencemaran bumi dan asap yang dilepaskan oleh jentera adalah karbon monoksida yang boleh membahayakan. Terdapat 4 objektif di dalam kajian ini. Pertama sekali ialah mengenal pasti isu pencemaran alam sekitar menurut persepsi masyarakat di Malaysia. Melalui kajian ini, kita dapat melihat bagaimana persepsi masyarakat yang berbeza-beza melihat kepada satu isu yang sama iaitu isu pencemaran alam sekitar. Kedua, menganalisis faktor utama berlakunya pencemaran alam sekitar. Semua sedia maklum bahawa terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Justru itu, melalui kajian ini, kita akan melihat apakah sebenarnya faktor utama yang menyebabkan kepada pencemaran alam sekitar. Ketiga, mengenal pasti bagaimana atau apa sebenarnya kesan perindustrian kepada isu alam sekitar. Dan terakhir sekali, ialah kami akan mengkaji bagaimana atau apakah peranan yang telah dilakukan oleh kerajaan dan industri dalam usaha mereka menyelesaikan isu pencemaran alam sekitar. Metodologi kajian. Untuk metodologi kajian ini, kami menggunakan 2 kaedah iaitu kajian perpustakaan dan soal selidik. Untuk kajian perpustakaan, kaedah ini mengumpulkan data-data secara dokumentasi. Segala maklumat yang diperolehi digunakan terutamanya untuk menyokong, menambah dan memperdalam pengetahuan pengkaji. Yang kedua, soal selidik. Soal selidik ini diagikan kepada 88 orang responden. Kajian ini pakai satu pendekatan untuk mencapai jumlah nombor responden. Pendekatan pertama adalah melalui kajian selidik atas talian di mana responden melengkapkan soal selidik melalui Google Drive. Definisi kata kunci. Menurut Kamus Pelajar Bahasa Melayu edisi kedua, alam dapat didefinisikan sebagai bumi dan segala yang terdapat di permukaannya, segala yang ada di langit dan di bumi ini ciptaan Tuhan. Yang kedua, Kamus Pelajar Bahasa Melayu edisi kedua
alam sekitar merupakan elemen penting dalam menentukan kesejahteraan dan kualiti hidup manusia sejagat. Yang ketiga, isu alam sekitar menjadi liputan utama akhbar sehingga hari ini. Sebagai manusia, kita haruslah sentiasa berhemah dalam memastikan isu alam sekitar ini dapat diatasi. Dapatan kajian pada bahagian A, darjah 1 menunjukkan iaitu umur. Majoriti memilih antara 18 tahun hingga 25 tahun, iaitu seramai 70 orang responden bersamaan dengan 79%. Darjah 2 iaitu jantina. Majoriti memilih adalah lelaki, iaitu seramai 45 orang responden bersamaan dengan 51%. Darjah ketiga iaitu kaum. Majoriti memilih adalah kaum Melayu, iaitu seramai 80 orang bersamaan dengan 90.9%. Darjah keempat iaitu status pekerjaan. Majoriti adalah daripada kalangan pelajar, iaitu seramai 61 orang responden bersamaan dengan 69.3%. Darjah terakhir adalah kawasan kediaman. Majoriti adalah daripada bandar, iaitu seramai 44 orang responden bersamaan dengan 50%. Pada bahagian B, penyata jenis pencemaran yang merupakan kebimbangan utama bagi masyarakat ialah ramai yang memilih pembuangan sampah merata-rata, iaitu seramai 64 responden peratusan 72.7%. Manakala pada darjah 2, dengan penyata masyarakat Malaysia bersepsi bahawa menjaga alam sekitar adalah bukan satu tanggungjawab bersama, iaitu majoriti memilih setuju dengan seramai 23 responden, iaitu 26.1%. Pada darjah ketiga, dengan penyata masyarakat Malaysia harus bersikap prihatin terhadap penjagaan alam sekitar, iaitu majoriti memilih sangat setuju dengan 71 responden, iaitu 80.7%. Darjah keempat, dengan penyata alam sekitar di kawasan tempat tinggal saya berada dalam keadaan yang terurus, iaitu majoriti memilih setuju dengan seramai 35 orang responden, iaitu 39.8%. Seterusnya, pada darjah kelima pula, punca berlakunya isu alam sekitar adalah disebabkan oleh sikap individu tertentu. Majoriti memilih sangat setuju dengan 47 orang responden, iaitu 53.4%. Pada darjah yang ke-6, masyarakat Malaysia mengambil cakna terhadap isu alam sekitar. Di sini, majoriti memilih neutral. Seramai 34 orang responden, iaitu 38.6%. Bahagian C pula adalah untuk mengukur kebolehan responden untuk menganalisis faktor utama berlakunya isu pencemaran alam sekitar. Seramai 59 orang responden daripada 88 responden memilih asap kenderaan bermotor sebagai punca berlakunya pencemaran alam sekitar di kawasan tempat tinggal. Selain itu, 51 responden memilih pembakaran terbuka sebagai punca pencemaran, dan selainnya 26 responden memilih pembinaan pembangunan, 25 responden memilih pembuangan sisa toksik. Seperti yang dapat kita lihat, data merekodkan bahawa 39 responden, iaitu majoriti, menyetujui kenyataan bahawa gas karbon monoksida dari kenderaan bermotor secara berlebihan menyebabkan indeks udara berhadap di tahap yang membimbangkan. 32 orang responden daripada 88 responden sangat menyetujui bahawa jerebu merupakan impak yang harus kita hadapi oleh manusia terhadap pembangunan ekonomi, dan 8 responden tidak menyetujui ke atas kenyataan ini. Sikap tidak bertanggungjawab segelintir individu dan organisasi menjadi punca berlakunya pencemaran alam sekitar. Kenyataan ini disetujui oleh 61 responden dan juga tidak disetujui oleh 1 orang responden.
Berdasarkan rekod yang telah dicatatkan, 48 orang responden sangat menyetujui bahawa dasar kerajaan yang lemah juga adalah salah satu faktor utama berlakunya isu pencemaran alam sekitar. Dan juga satu responden tidak menyetujui kenyataan ini. 54 responden menyetujui kenyataan bahawa pembuangan sisa dari sektor perindustrian dan pertanian yang tidak terkawal menyebabkan berlakunya pencemaran air. Dan juga satu responden tidak menyetujui kenyataan ini. Akhir sekali, pada bahagian C, responden menilai isu pencemaran alam sekitar di tempat tinggal 54.5% agak tercemar tetapi tidak berbahaya, 18.2% tidak tercemar, 22.7% agak tercemar. Bahagian D adalah untuk mengukur kebolehan responden untuk mengenal pasti kesan perindustrian kepada isu pencemaran alam sekitar. Yang kita dapat lihat daripada data yang tertera, terdapat 50 responden sangat menyetujui kenyataan bahawa pencemaran udara yang disebabkan oleh sektor perindustrian amat membahayakan kesihatan masyarakat di Malaysia. Terdapat inisiatif yang telah dijalankan oleh pemilik kilang untuk menyelesaikan masalah pencemaran yang berlaku di kawasan tertentu. Terdapat 32 orang responden tidak kurang bersetuju dengan kenyataan ini dan juga 2 orang yang sangat tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Terdapat 29 responden iaitu bilangan majoriti responden tidak kurang menyetujui bahawa masyarakat Malaysia terlalu bimbang terhadap isu pembangunan industri mencemari alam sekitar dan juga 4 responden tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Manakala 60 orang responden sangat bersetuju dengan kenyataan bahawa terdapat impak yang negatif terhadap alam sekitar jika isu pencemaran tidak dapat dibendung dengan sewajarnya. Manakala hanya satu responden sahaja yang tidak menyetujui kenyataan tersebut. 27.3% responden kurang bersetuju dengan kenyataan bahawa tiada kesan signifikan daripada sektor perindustrian kepada alam sekitar. Manakala 10 responden sahaja yang sangat bersetuju dengan kenyataan tersebut. Pada bahagian E pula, soal selidik disediakan untuk mengukur kebolehan responden untuk mengkaji peranan kerajaan dan industri dalam menyelesaikan isu alam sekitar di Malaysia. Terdapat 25 responden iaitu bilangan majoriti yang tidak bersetuju dengan pembangunan ekonomi perindustrian lebih penting daripada pemeliharaan alam sekitar. Manakala 9 responden sahaja yang sangat bersetuju dengan kenyataan ini. 64.8% responden sangat bersetuju dengan industri seharusnya mengambil peranan yang sewajarnya dalam menyelesaikan masalah alam sekitar agar pencemaran tidak akan berlaku akibat aktiviti perindustrian. Manakala hanya satu responden sahaja yang tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Sektor perindustrian seharusnya mempunyai pengurusan strategi untuk menguruskan sisa buangan. Statement ini dipersetujui oleh 58 responden dan juga satu responden yang kurang bersetuju dengan kenyataan ini. 37 orang responden bersetuju bahawa undang-undang alam sekitar di Malaysia tidak cukup untuk meningkatkan kebertanggungjawatan masyarakat terhadap alam sekitar. Manakala 2 responden kurang bersetuju dan tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Pihak kerajaan telah berusaha untuk menangani isu alam sekitar dengan sebaik mungkin. Kenyataan ini kurang setuju oleh 31 responden dan juga tidak bersetuju oleh 3 responden. Akhir sekali, responden telah memilih tahap kepentingan pihak kerajaan dan agensi yang utama terhadap isu alam sekitar di Malaysia. Pihak pertama, responden majoriti memilih Jabatan Alam Sekitar. Pihak kedua, responden majoriti memilih Majlis Bandaraya. Pihak ketiga, majoriti responden masih memilih Majlis Bandaraya. Dan pihak keempat, majoriti responden memilih Jabatan Kerja Raya.
Seterusnya, di setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Di sini terdapat beberapa langkah ataupun cadangan penambahbaikan dalam permasalahan ini. Yang pertama adalah pemerkasaan undang-undang, iaitu di mana pihak atasan perlulah menggalakkan penggunaan sumber yang boleh diperbarui seperti angin, ombak dan juga solar, manakala mengurangkan penggunaan sumber yang tidak boleh diperbarui seperti petroleum. Seterusnya, pihak atasan juga perlu mewujudkan lebih banyak hutan simpan di dalam negara kita agar lebih banyak hutan yang boleh dijaga dengan rapi dan tidak akan berlakunya sebarang pembelakan haram di kawasan hutan simpan ini. Dan jika ianya berlaku, sudah pasti kompaun yang sangat tinggi perlu dikenakan kepada mereka yang melanggar peraturan yang sedia ada. Langkah ataupun cadangan penambahbaikan yang kedua iaitu melaksanakan kempen kesedaran alam sekitar, tidak kira secara terbuka ataupun media sosial. Masyarakat kini mungkin lebih cenderung kepada media sosial kerana teknologi yang sedia ada. Oleh itu, pihak tertentu perlulah berperanan tinggi dengan membuat siaran yang menarik minat masyarakat kita untuk mengetahui ataupun untuk membuka minda mereka secara lebih meluas tentang isu-isu semasa yang berlaku di negara kita agar mereka mengambil tahu dan juga mengambil peranan sebagai masyarakat yang bertanggungjawab. Langkah ataupun cadangan penambahbaikan yang terakhir iaitu aktiviti sukarelawan, di mana yang pertama mengumpulkan lebih banyak orang ataupun masyarakat muda ataupun tua untuk menyertai aktiviti gotong royong di kawasan persekitaran rumah ini untuk memastikan kawasan tempat tinggal kita sentiasa bersih dan selamat. Selain itu, aktiviti sukarelawan ini juga untuk mengumpulkan sebanyak yang boleh masyarakat yang boleh bekerjasama dengan kita untuk melaksanakan program penghutanan semula, iaitu di mana banyak pokok-pokok ataupun hutan-hutan di dalam negara kita lebih terjaga dan terkawal daripada sebarang pembelakan yang tidak diingini. Kesimpulannya, terdapat juga cadangan serta penambahbaikan terhadap isu alam sekitar yang berlaku seperti pemerkasaan undang-undang, kempen kesedaran alam sekitar dan aktiviti sukarelawan. Kami berharap melalui kajian ini, ramai pihak sedar akan isu alam sekitar dan juga mengambil tindakan yang sewajarnya dalam menangani isu ini. Terima kasih.